Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Aidilfitri ke Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ke-6 kita. Apa khabar cikgu? Keenam, wah, keenam. Khabar baik, seperti biasa. Kita terus ke Alhamdulillah. PKPD. Hari yang ke berapa? Kan 70 berapa? 3. Betul? 7, 76. 76 macam tu lah. Kita dah lama sangat lah. Tapi Ah, saya dah keluar dah sebenarnya. Saya dah minum pagi di kedai mamak dah. Tapi nampak gambar tu cikgu. nampaknya. Tapi kalau di Kuala Lumpur ni memang dia punya SOP dia menjelas lah. Ada restoran yang kita nak masuk, dia tak benarkan kita beli sebab dia SOP dia tak apa proper, macam meja tak ada tanda, tak pergi masuk. Maksud dia bukan lagi soal duit. Soalnya soal SOP. Ini yang bestnya orang Malaysia. Restoran tak bagi orang membeli bukan sebab kita tak nak beli. Makanan ada sebab dia kata dia belum cukup. Itu yang best tu. Malaysia dia betul-betul. Melayu, Cina, India kekal disiplin. Okey, cikgu berada di mana ni cikgu? Saya berada di mana-mana. Dekat Bangsa. Dah kembali ya? Dah kat Bangsa ni kedai minum saya di NU lah. Di NU tu dah banyak tu NU, tapi kita tengok best. Sukalah tengok Malaysia ni berjalan kan. Dia berjalan terus. Tapi kalau tengok dekat NU tu kosong, senyap, sunyi. Okey, apa kita nak cerita malam ni? Banyak soalan kot. Sebab kita punya program kita setiap hari Jumaat, malam Jumaat kita bersama dengan Madam kan. Madam dan Cikgu Jinjo untuk kita sembang-sembang. Ada soalan-soalan kita nak mengisi ruang, mungkin ada apa idea-idea untuk penambahbaikan bersama. Betul? Betul. Macam mana Especially lepas kita mengalami PKPD yang ketiga ni, masih ada rutin yang sama dibawa? Rutin Ramadan dibawa lagi tak? Alhamdulillah. Ada, mesti cikgu, itu tarbiyah orang kata kan. Tarbiyah yang kita perlu amalkan sebab kita dah amalkan lebih 40 hari cikgu kan. So kalau lebih 40 hari tu patutnya dia dah menjadi kita punya tabiat lah, insyaAllah kan. Betul. New habits. Okey, baguslah. Saya pun kita kekalkan rutin sama. Tapi itulah dia bila dah mula terlonggar sikit ni, itulah tak apa, insyaAllah kita kekal stay at home. Kita stay at home. Okay. Apa soalan pertama kita nak sembang ni? Okey, untuk malam ni kita ada beberapa lagi. Betul. Kita yang nak hantar tu, saya baca soalan ke? Saya baca soalan jawab ya? Boleh juga yang kita dah terima cikgu. Ada beberapa rentetan daripada minggu lepas kan. Cikgu ada separuh, saya pun ada separuh. Okey, cikgu nak baca yang first silakan. Kita suka kawan sekalian kalau kita ada soalan, kita bincang sebab dia bila lelaki dan perempuan ni jawapan dia berbeza. Emosinya saya emosi lelaki, dari type masih perempuan. Itulah satu benda yang berbeza tu. Okey, soalan pertama. Yang pertama ni best daripada seorang suri rumah. Saya seorang suri rumah kepada 4 orang anak yang masih bersekolah, umur 7, 10, 13, 17. Kalau suri rumah umur macam ni, maksud dia bawah 40 lah, lebih ke young parent ni. Dia mesti young parent ni. Kalau umur 30 tu dah bukan young parent. Dia dah maksud parent jenis lain kan. Okey, jadi sejak PKP bermula, saya anak diberi kerja rumah setiap hari oleh cikgu mereka. Ni best ni. Saya sebagai suri rumah, yang sebagai si ibu, membantu mereka menyiapkan kerja mereka. Tetapi sebagai suri rumah, saya menghadapi masalah dalam situasi ini kerana tidak mempunyai pengetahuan cukup untuk menggantikan guru sebagai anak sekolah. Apa yang perlu saya buat? Ini saya rasa seluruh dunia mengalami perkara yang sama Dia sebenarnya kadang-kadang Zaita boleh minta pandangan sebagai seorang ibu Ini seorang ibu sebab dia perkataan home, ada orang cakap ini adalah homeschooling. Ini bukan homeschooling. Ini adalah distant learning. Maksudnya mobile learning distant learning ni maksudnya cikgu tu masih seorang guru, parent adalah seorang fasilitator kat rumah kan. Jadi anak-anak kita bukan bercuti, mereka belajar. Tapi sekarang nak tanya pandangan Zarita lah sebagai seorang ibu yang mungkin ada anak lingkungan umur yang sama kan. Macam mana tu? Macam nak buat? Kadang-kadang cikgu hantar soalan tak faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
rakan-rakan pendengar dan penonton, sahabat-sahabat kita yang sudi menyokonglah Cikgu. Setiap Jumaat kita akan ke udara. Cuma lambat atau plus and minus tu sikit sebanyak terganggu sebab talian dan biasalah teknikal dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah malam ni kita masih lagi dapat respon juga Cikgu, dan kita pun nak bagi respon juga berkaitan Suruman ni. Ibu cepat je Cikgu tolak kat ibu tapi tak apa. Alhamdulillah sebagai seorang ibu juga, tapi memang challenging lah Cikgu. Saya admit memang challenging. Sebelum ni pun banyak kita kongsikan berkaitan dengan parenting yang ibu bapa perlu bukan sekat selangkah tapi 2-3 langkah ke hadapan daripada anak-anak. Tapi bila dalam tempoh PKP ni, inilah peluang juga untuk kita yang kalau kita rasa kita tak pandai, tapi pada masa yang sama Cikgu, kita juga belajar bersama-sama. Bukan kita suruh dia belajar, tapi kita belajar bersama dengan dia. Sebab yang saya sendiri, pengalaman saya Cikgu, kalau mana yang berkaitan dengan teknikal sekarang ni, kalau generasi Z ataupun Alpha ataupun macam Cikgu kata Gen TikTok, mereka lebih advance berkaitan dengan media sosial, teknikal, ICT dan sebagainya. Jadi tak salah sebagai ibu bapa kalau kata kita tak pandai untuk assist mereka, tapi tak salah juga kalau kita belajar cara untuk assist mereka melalui mereka juga sendiri. Sebab kadang-kadang mana yang saya dapat kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang kurang terdedah dengan Google Classroom, bila anak yang ada Google Classroom, mak ayah yang tak prepare bagaimana nak menyediakan Google Classroom tu untuk anak-anak. Tapi boleh explore bersama dengan anak-anak, tak salah Cikgu. Tak salah untuk ibu bapa belajar daripada anak-anak. Macam saya katakan dalam siri kita yang pertama dulu, tak semestinya kita yang mengajar anak-anak, tapi dalam konteks parenting keibubapan dalam Islam, sebenarnya anak-anak itu adalah amanah yang kita yang dapat belajar daripada mereka, dan mereka lah sebenarnya yang orang kata bukan kita kata kita nak mendidik mereka, tapi mereka pada masa yang sama juga mendidik kita bagaimana untuk menjadi ibu yang baik Cikgu. Sebab kadang-kadang kita kata learning by doing kan, tapi kalau kita suruh saja, kita tak buat, sama jugalah Cikgu. Jadi kalau kata kita tak tahu, ceroklah sendiri, buka tanya YouTube, tanya Google. Why don't kita explore sama-sama dengan dia? Sebab anak-anak kalau kita tengok tadi umur pun berbeza-beza Cikgu kan, umur peringkat. Ada tips ke? Ada tips macam mana kita nak handle tu Sebab dia belajar kat rumah ni suasananya berbeza dengan pengawalan berbeza, disiplin yang berbeza kan. Kadang macam mana ada tips yang nak dikongsikan kepada ibu-ibu yang mungkin nak tahu sekarang ni tak tahu bila sekolah buka kan. Saya dengar ada macam kat Korea tu dah buka tutup balik. Betul Cikgu. Betul. Sebab dia ada jangkitan daripada guru bukan daripada budak. Guru sendiri yang tutup balik. Jadi macam mana sekarang tak tahu bila. Apa tips-tips yang paling best untuk anak kita dapat belajar lah keadaan yang betul-betul yalah kita satu pandangan saya lah, kita nak tukar pandangan pada parents sekarang ni bahawa belajar tak semesti di sekolah. Di sekolah betul. Tak sekolah sebab tapi macam mana kita nak menyediakan satu keadaan yang kondusif yang anak-anak boleh belajar dalam keadaan yang praktikal. Okey. Ada bila kita nak bagi tips ni bergantung pada situasi lah Cikgu kan. Ada ibu bapa yang reactionnya ataupun responnya sangat cepat. Bila kekurangan fasiliti, bila kurang phone, bila kurang laptop, kalau ikut kemampuan lah Cikgu, ada yang mampu boleh terus pergi beli laptop. Sebab sekarang ni banyak yang saya dengar kekurangan fasiliti lah. Even ada cikgu-cikgu pun kata tak dapat nak reach anak-anak sebab kadang-kadang ada yang di luar kawasan, yang tak ada capaian internet dan sebagainya. Tapi saya kira bila cikgu kata pembelajaran tu bukan saja di sekolah, dan memang dalam Islam pun pembelajaran itu bermula di rumah. Dan cikgu nombor satu untuk anak-anak ialah siapa? Cikgu nombor satu untuk anak-anak ialah ibu dan bapa lah. Kalau sekiranya kita tak ada kemahiran ICT ataupun media sosial dan sebagainya, saya kira pembelajaran dengan membeli buku-buku secara manual, kalau sekarang kita panggil manual, lalu kalau dulu beli buku tu standard lah Cikgu kan. Kalau kita beli buku latihan untuk buat latihan secara manual juga, saya kira itu satu pembelajaran yang walaupun tradisional, dalam konteks sekarang ni dia dikira tradisional, tapi saya kira itu juga berkesan. Kan? Walaupun kita tak mampu untuk menyediakan Google Classroom, tapi kalau kita belikan sebab silibusnya masih sama. Saya tengok pembelajarannya tak bertukar, kontennya tak bertukar. Cuma metod penyampaian dan metod pembelajaran saja yang berbeza. Jadi kalau sempat kita belikan, kalau ada asrama tak sempat buat balik buku teks, kalau sempat kita beli buku latihan pun tak ada masalah Cikgu kan. Soalan tingkatan 3, tingkatan 2 sekarang ni apa kita nak semua ada. Jadi kalau kita tak sediakan fasiliti dari sudut ICT, kita sediakan fasiliti dari sudut
fizikal yang seperti biasalah. Betul. Dengan pantauan ibu bapa lah cikgu. Tapi saya nak kongsi satu tip lah. Dia Ah, bila ada isu kata pelajar IPT juga tak boleh masuk, tak boleh masuk ke college. Kecuali college. ada lima kategori itu. Cerita yang sama lah tentang internet dan sebagainya kan. Tapi saya nak kongsikan tips sebagai seorang bapa lah. Ni bapa pula kan. Bapa sebagai EO. Bapa ni dia EO kan. Ayah ni dia sebagai pemerintah rumah tangga kan. Jadi saya bagi tahu bila tekak soal digital learning ni, dia bukan soal kualiti, dia bukan soal kita nak betul kualiti, tak payah kita cakap anak belajar sampai 4-5 jam, cukup 2 jam yang betul solid. Jadi satu yang paling dahsyat kepada anak-anak ni tentu ke ruang belajar. Sebab kadang-kadang kita anak-anak belajar ni, dia belajar bukan ruang ni. Jadi mak ayah pertama sekali dia kena ambil tanggungjawab. Satu, dia kena sama-sama bincang ruang belajar sebab anak ni tak fokus. Dia dah sekarang ni ada istilah baru left group kan. Bila cikgu buat bila cikgu buat Google Classroom tu, saya tengok anak sendiri pun dia main Mobile Legend kan. Bermaksud anak fokus. Jadi sekarang mak ayah bukan seorang guru, dia orang adalah facilitator. Betul. Tanggungjawab guru adalah seorang guru di sekolah. Mereka orang yang hebat. Tapi cikgu tu yang melihat anak-anak murid cikgu kadang-kadang kat rumah sambil cikgu mengajar, dia orang main Mobile Legend. Dia orang tak fokus. Anak saya sendiri ni bukan online sebab cikgu betul-betul committed gila lah. Tapi anak sendiri okey, dia masuk grup muka pun tak ada. Jadi saya bagi tahu satu untuk kawan-kawan cikgu lah, pastikan ada muka. Seterusnya saya nak share sikit tips dia tanya ni sebagai dia kena guna timer, dia kena ada masa. Sebab kadang-kadang bila cikgu hantar bahan dekat laptop ataupun handphone ayah, masa tu ayah nak pakai kan, ayah pun work at home kan. Jadi dia kena buat, ayah dengan mak work at home tu waktu bila. Jadi anak tu nak belajar, dia kena ada time. Dan bila ada time tu, dia kena buat jadual waktu. Dia satu time tu adalah timer. Timer ni lah ruang masa kan, boleh jadual waktu. Seterusnya, paling penting juga pada parent-parent yang mungkin melihat. Ada kawan-kawan kita melihat Zaita, ada pilih waktu yang tepat. Pilih waktu yang tepat. Yang ni saya rasa parent-parent kena jelas bahawa homeschooling sekarang ni banyak dibincangkan, terutama di Indonesia lah. Di Indonesia dibincangkan. Yang last sekali saya yakin mak, ayah, saya pula jawab bagi pihak Razita ya. Sekarang ni saya yakin dan percaya anak-anak kita ni tidur pun tak cukup kan. Ni saya nak belajar. Kadang cikgu, ini juga pengalaman sendiri. Cikgu nak buka kelas pukul 8.30. Pukul 8 suku masih tempat tidur dan subuh tidur balik. Dan pergi menghadap kelas tu, mamai kan. Jadi saya kadang, itulah problem-problem kita bila distance learning ni. Jadi pada segi-segi daripada kawan-kawan, cikgu-cikgu lah. Pada saya sebagai seorang parent, saya melihat anak-anak kita satu, Zarita, apa yang saya buat lah. Saya menyediakan tempat yang kondusif. Segi lighting dia, mungkin kita adalah kelebihan sediakan laptop dia kan. Lighting, kerusi yang baik. Okey. Itu apa yang saya buat. Seterusnya saya mengawal waktu tidur anak saya lah. Agar kelas pukul 8.30 cikgu masuk tu, dia dah ready sikit pakaian juga. Saya tengok, ya Allah, dulu bulan puasa kan pakaiannya. Okey. Jelas. Saya itu pandangan cikgu. Sebagai seorang ni lah. Itu tips untuk handle anak lah cikgu. Tapi sebelum nak handle anak tu, ibu ayah tu sendiri pun kena ada tips untuk bagaimana ibu ayah tu nak prepare diri mereka cikgu. Ibu ayah pun kena prepare diri sendiri juga. Tapi saya rasa Zaita kan waktu ini paling best, cikgu dia kena rapat dengan parent kena rapat dengan cikgu. Kena bertanya cikgu sebab anak rujuk pada parent. Parent kena sebab dia tidak boleh lagi sebab sebab saya tahu kadang-kadang ni Zaita masuk dalam grup WhatsApp anak-anak kat sekolah, masuk tak? Tak masuk. Ada, mesti ada cikgu. Ataupun dah left group. Ada. Ada. Sampai tak tertengok dia punya banyak tu kan. Itulah, banyak cikgu hantar. Jadi kita pun bertanya lah cikgu kan. Tapi macam Zaita bagi tahu lah, ruang kita lagi terbuka sekarang ni. Okey Zaita, jelas. Saya rasa kawan-kawan kita pun jelas sekarang itulah. ni.
kita ucapkan terima kasih lah pada kawan-kawan yang bersama dengan kita. Kita ada Ashraf Azhar, good sharing katanya terima kasih. Kita ada Anfirdaus yang mana ada soalan, boleh letak di komen kan soalan-soalan yang mana sempat kami dan cikgu kunjungi lah insyaAllah untuk malam ni. Kita ambil banyak pun sebab kita ada setengah jam je. Itu soalan yang pertama untuk suri rumah. So cepat-cepatlah develop knowledge sendiri, develop kita punya kemahiran dan pembelajaran supaya kita dapat mengajar dan belajar dengan anak-anak. Bukan anak-anak saja yang belajar di musim-musim ini. Okey. Saya baca soalan yang kedua cikgu. Untuk soalan yang kedua daripada, dia tak nanyakan siapa, cuma seorang pelajar tahun akhir di sebuah IPT. Dengan situasi semasa sekarang ni, saya pasti cabaran yang besar menanti saya apabila saya menamatkan pengajian saya nanti. Peluang pekerjaan pasti terhad. Apa saranan yang boleh saya lakukan untuk menghadapi cabaran ini cikgu? Bukan ibu bapa saja tercabar, bukan yang belajar saja tercabar. Yang nak habis belajar ni pun lagi besar cabaran dia. Okey lah, yang Silakan, habis belajar cikgu. kita pun Respon cabaran daripada juga cikgu kan. Tapi saya rasa kan satu benda yang paling best ialah Betul. satu, kita kena develop new skill lah. The new skill kita akan berhadapan dengan pertama sekali jangan terperangkap dengan kita punya pengalaman lampau. Aku dah hebat, aku dah ada kekuatan sijil, aku dah. Tapi saya bagi tahu sekarang ni semua orang dah kosong-kosong. Semua dah kosong-kosong. Mungkin ilmu yang dia ada dekat universiti dulu itu adalah satu landasan dia untuk mencanai apa yang bakal berlaku selepas ini. Tapi yang paling penting saya bagi tahu Zarita, develop new skill. Develop, dia kena lebih dia kena adjust new strategy juga. Betul. Mentality sekarang ni saya yakin mentality mengharap bekerja dengan orang mungkin sudah jadi bukan keutamaan sekarang ni. Sekarang kita kena create job sendiri berasaskan kepada ability, potensi dan passion kita. Sebab sekarang ni ability sendiri cikgu. Sebab sekarang ni ya Allah Tuhanku, kita sendiri pun Zaita di kala umur-umur gegar Vaganza ni, kita dah mula belajar balik macam mana gunakan Instagram. Betul. Kalau kita terperangkap dengan apa yang kita ada, aku dah hebat dulu, kawan-kawan sekalian, jangan terperangkap. Tuan-tuan boleh bergulung-gulung kemahiran kita ada, tapi soalnya sekarang ni kita cakap build new skill, new strategy and paling penting new spirit. Spirit dalaman kena kuat. 3S juga apa dia? Strategi, skill, strategi, spirit. Yes, dia jangan mudah tumbang. Dan yang saya paling penting saya bagi tahu, yang last tu lah, the strong big spirit and the strong big why tu kena kuat lah. Dan betul. Saya yakin sekarang ni masuk PKPD yang minggu yang keberapa ni, dah lama minggu kan. Sekarang ni kita ruang belajar pun dah terbuka luas, nak belajar apa saja kan. YouTube. Betul. Ya, kita boleh gunakan kemahiran kita untuk develop create new job. Betul setuju. Don't look for a job but create your own job lah. Your own job. Tapi insyaAllah. job ni pula saya rasa peninggi Zarita kan. Jangan kek. Kita sekat burung tak terbang tinggi seekor-seekor. Burung terbang berkumpulan. Kita kena berkumpulan. Tambah S tu lagi. Betul. Support. Tambah S lagi adalah support. Tanya. Skill, strategi, spirit, support kena ada. Sebab dia kena terbang berkumpulan. Betul. Kalau grup tu ada kemahiran untuk kumpulkan grup itu, wow. Saya yakin sekarang ni yang paling penting jangan kita terperangkap dengan apa yang berlaku. Kita itulah macam kita kalau dulu kalau 100 boleh makan seorang, sekarang 100 dah boleh bagi 3-4 orang. Kita kena hidup, kena move on, bukan move in kan. Move in pertahankan diri, tunggu dulu. Okey, tunggu. Sekarang bukan zaman kita tunggu lagi dah. Betul Zarita? Betul cikgu. Sebab kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, di sebalik setiap kesulitan pasti ada peluang. Cuma yang kita nak kalau adik-adik, sebab bila isu ni cikgu, saya juga baru orang kata terdedah jugalah. Baru ada pengalaman, bukanlah baru ada pengalaman, tapi baru-baru ini berlaku situasi yang sama lah bila saya diajukan soalan berkaitan dengan pelajar IPTA yang memang akan habis SEM dalam bulan 10 ataupun next year bulan 2. Jadi mereka dah panik lah cikgu kan, sebab yelah kita pun tahu yang ada kerja pun diberhentikan, ini kan pula yang baru nak mencari peluang pekerjaan kan. Tapi saya kira banyak peluang untuk anak muda kita, sebab sekarang ni saya perhatikan cara fikir yang baru ini memang datangnya banyak dari anak muda.
Ya, sebab diorang ada idea yang sangat orang kata apa, fresh, dan ilmu berkaitan dengan media sosial yang lebih luas lah saya kira, sebab mereka lebih update dan lebih up to Ah, date dengan tapi kemajuan teknologi kan. tapi Jadi saya satu kira saya nampak, peluang tu banyak. tapi saya nampak satu Zarita kan, ini pengalaman sendiri lah, Ah, pengalaman tengok jugalah. Sebenarnya mm-mm. dia paling penting ni kepada orang muda lah. Dia kena ditolak oleh big why yang kuat. Macam kita berkeluarga ni, Ah, kita mesti, betul. kita nak tak nak kita bercakap soal nak sara keluarga, kereta, tapi orang muda ni yang duduk kat rumah, yang tak makan Zoom selesanya kan. Jadi benda macam tu, macam kita cakap, dia ada knowledge macam mana pun, dia tak ada action, dia action sangkut. Kalau orang dia panggil mental block banyak sangat kan, dia mental block. Macam kita ni, saya yakin saya dan kawan kita nak tak nak, mau tak mau, kita kena belajar. Kalau tidak, kita, the big why kita ialah segi sosialnya, emosinya kan, kita kena mesti buat. Pula anak Mm-mm. muda ni, saya bagi tahu semua yang melihat, dia kena langgar tembok-tembok mental block. Betul. Jangan lagi Kalau saya boleh tambah sikit cikgu, bukan mesti buat, tapi kita tambah sikit mesti berani buat. Berani dulu, berani buat. Sebab yes. kalau kita ambil pesanan daripada Jack Ma juga, dia pernah mention kan cikgu, kalau umur di antara 20 hingga 30 tahun ini adalah satu umur yang anda explore dan belajar sebanyak mungkin apa saja kemahiran, apa saja pembelajaran, apa saja skill, apa saja ilmu yang anda minat, dia kata. So that bila kita berumur 30 hingga 40, kita akan bekerja keras dalam area ataupun industri yang kita minat. Dan bila 40 hingga ke 50, kita dah boleh mahir dan menjadi pakar dalam bidang yang memang dalam usia 20 ke 30 ni cikgu, explore sebanyak mungkin, berani mencuba. Orang kata tapi resilience tu kena kuat. Macam cikgu kata tadi, jangan orang kata hati tisu lah, jatuh sekali tak dapat terus fed up nak cari kerja dan sebagainya. Resilience memang sangat-sangat diperlukan di ketika ini. Tapi bukan saja 20-30 cikgu umur macam kita pun resilient tu pun kena jugalah. Kita kena macam saya sendiri pun, saya cepat bangkit lah. Saya cepat tukar saya punya skill. Sekarang pun kita pun dah hari-hari cakap pejabat kat rumah, sekarang kita ambil ruang buat pejabat, ubah sana ubah sini. Betul. beli sini. Dan saya tengok, ini cakap soal anak sendiri, anak saya pun baru habis belajar, okey apa nak kisah kan, duduk rumah. Betul. Baru habis belajar, baru last duduk rumah kan. Okey Zarita, kita pun ada agak praktikal kita punya soalan tu. Jadi pada zaman sekarang kita kena betul-betul kreatif lah, kita kena keluar zone selesa. Sebab tu life begin bila mana kita berani keluar zone selesa. Betul. Soalan adalah berani tak berani. Yes. Sebab bila okay. So kita ucapkan selamat maju jaya dan all the best untuk anak-anak adik-adik kita yang di luar sana. Dan insyaAllah ada soalan boleh tanya lagi, kita sama-sama develop cikgu sebab nak membentuk culture untuk menaikkan ataupun mengangkat satu sama lain ni sangat-sangat diperlukan. Cikgu kata support kan, mak ayah, lecturer, jiran, pakcik, makcik semua support. Sebab sekarang ni memang di kala ini memang semua orang perlukan support yang sangat-sangat kuat sebab semua orang nak bangkit tapi jangan naik dengan memijak orang lain. Betul cikgu? Itu dah chat tu. Okey, soalan terakhir lah Rita. Soalan terakhir soalan terakhir tu boleh. Okey, last. Ada kawan nak tanya, ada kawan tanya tak? Ada kawan tanya? InsyaAllah kita boleh gunakan ruang ni. Sebab ada yang masuk, terima kasih Puan Nani. Ada sahabat saya Puan Sharifah Syairah ada. Okey, lecturer ada dengar. Alhamdulillah lecturer pun pengaruh dia besar juga pada pelajar kan. Sebab kita sekarang ni bercakap praktikal lah, kat rumah ada anak, saya pun ada anak habis college. Dia dah, yang paling penting dah tak nak sambung dah. Yang ni saya rasa saya nak share. Dia punya pointer dia agak tinggi, tak nak sambung dah. Dia sambung pun buat apa habis, kerja tak ada. Dia dah mula tak nak sambung belajar. Aduhai. Ini cabaran besar ni. Itulah, dia dah mula rasa. Yelah. Okey, tak apa. Soalan seterusnya ialah berkaitan dengan okey, yang last cikgu. Saya rasa ini sesuai dengan cikgu. Yang mana? Ini sesuai. Yang ketiga cikgu. Yang ketiga. Anak tunggal berumur 5 tahun.
Okey, saya bacalah cikgu Anak tunggal berumur 5 tahun dan telah mula bersekolah di sebuah tadika swasta sejak umur 4 tahun. Dia sangat suka ke sekolah kerana ada ramai kawan sedangkan di rumah tak ada kawan. Jadi sejak PKP dia menjadi murung kerana tak dapat ke sekolah. Saya memujuknya dengan membelikan gadget. Namun ini masalah dia timbul apabila sekarang tak boleh berpisah pula dengan gadget-gadget yang dibeli tadi tu. Tahu gadget tak bagus untuk anak-anak seusia tapi saya terpaksa membiarkan dia begitu bagi mengelakkan dia menjadi murung. Apa pilihan lain yang saya ada? Cikgu. Dia bila beli gadget ni untuk escapism. Di situ dia ada satu benda yang agak salah sebenarnya. Tapi kita cakap soal gadget Kalau dekat Amerika dah ada satu kajian-kajian akademik dibuat. Umur berapakah yang patut dibeli gadget? Kalau kalau saya baca fakta-faktanya cerita ini sebab buat kajian sebab kita pun dia umur 0 hingga 18. Ini saya baca fakta dulu. Umur 0 hingga 18 bulan tak sesuai langsung. 18 bulan hingga 3 tahun masa 30 minit je. 30 minit je main game. Tapi kita bayangkan itu pun diawasi. Itu dia mereka sebab kita dah nampak dah kesan terhadap anak-anak main gadget ni terlalu besar. Jadi macam mana kita nak elakkan dia datang balik kesan terlalu besar terhadap sistem sosial, fizikal, emo semua agak-agak berat. Dia orang bahas jadi apa nak cakap soal bila mana anak-anak hilang kawan. Jadi macam ni, konteks dia macam ni cerita Pada waktu inilah saya bagi tahu peranan ayah sebagai playmate. Ayah ialah playmate, rakan main. Ayah ialah figure yang boleh menjadikan rakan sebab mak diketahui sebagai dia punya caregiver. Dan ayah ialah playmate. Jadi sekarang ni pada waktu ini untuk mengelakkan anak bosan, kita cakap soal the edu game, edu kreatif. Jadi mak ayah sebab tu macam soalan pertama tadi, mak ayah kena betul-betul kreatif. Ni nak buka buku ni, ni tak pakai contoh ni. Macam buku-buku ni buat iklan sikit ni kan. Yang ni satu research dibuat, kajian-kajian dibuat kan. Tapi macam mana mak ayah nak tukar sistem belajar yang fun? Sebab kita ni mudah cerita Sebab dia kenapa dia suka jumpa kawan? Sebab dia ada istilah fun kat situ. Fun, dia enjoy, easy, excellent, earn. Enjoy, apa dia? Enjoy, easy, excellent, excellent and earn. Jadi hari ni dia gadget ni bukan satu jawapan untuk kita cakap nak bagikan anak itu enjoy. Tak murung. Konteks tadi tu escapism. Dia jadi apa kita nampak yang mak ayah kena buat. Sekarang sebagai pilihan. Satu, sebagai kawan sekalian, inilah zaman mereka, anak digital. Satu, pada mak ayah semua sekali berikan batas waktu. Dia kena main, jangan melekat di tangan sebab dia efek-efek banyaklah kita tengok yang mata sebab dia banyak kajian-kajian dibuat tentang sampai stage dikatakan bahawa pernah tengok viral tak yang mati pegang tu sampai tahap tu sekali betul. Jadi satu batas waktu, kedua berikan mereka permainan pilihan. Mak ayah berikan anak-anak permainan pilihan. Kat Google sekarang banyak kan permainan pilihan kan. Kita boleh main kembali ke edu game, kembali sebab dia soalnya kenapa dia main sebab soalannya yang ketiga apa? Berikan dia permainan pilihan. Yang ketiga yang paling best sekali lah untuk mengelakkan anak terlekat dengan gadget ni, seterusnya ialah biarkan anak bermain di luar. Biarkan anak bermain di luar. Sebab dia kalau main gadget ni, pertama dia antisocial. Kedua, banyak persoalan-persoalan kenapa anak suka main gadget kan. Satu, dia rasa dia tak suka berantakan di luar lah. Seterusnya ialah batasi penggunaan internet. Jelas batasi penggunaan internet. Seterusnya ialah sibukkan kegiatan anak-anak. Apa yang saya buat sekarang ni, ini cerita saya lah. Saya ada Zoom dekat rumah saya, saya buat Zoom. Zoom depan, kakak punya, Zoom dapur, adik punya. Kalau Zoom kau ni kau dapat reward, dapat hadiah. Dia orang jaga Zoom, kawasan angkat. Dia macam majlis daerah lah. Dia menjaga betul-betul kawasan dia sebab dia orang sebenarnya satu benda, bila anak kita suka main game ni, kita boleh gunakan game sebagai satu reward. Kau buat benda ni, kau dapat ni.
dia nak main Betul. game, dia kena ada satu, macam saya, dia banyak kawasan pintu depan, orang lain, bahagian buang sampah, zon buang sampah, ini alam flora pun dia ada. Tengok tong sampah, ada sampah, okey, potong masa. Saya sampai tahap tu sekali lah, dan saya main reward base lah, sebab kita yakin saya main reward base. Jadi rumah saya tu okey lah, dia rasa seronok tengok lah. Sebab zon angkat dijaga kan, dia ada mandor pula tu. Okey. Okey, seterusnya kita Okey, dia dengan kata lain dia kena ada sistem lah cikgu walaupun sistem. dia ada gadget, walaupun dia ada main game dan sebagainya, tapi mak ayah perlu adakan satu sistem yang khusus ini mengikut kepada kesesuaian situasi dalam rumah lah cikgu kan. Mungkin cara kita tak sesuai dengan rumah lain kan, ibu bapa lain tak sesuai dengan cara dengan orang kata pembawaan parents lain. Tapi yang saya lihat di sini ialah bila sesebuah keluarga ataupun ibu ayah ini memang seseorang yang sangat high tech, ataupun dalam rumah kita dilengkapi dengan high technology facilities, kita ada banyak gadgets dan sebagainya, tapi jangan dilupa juga kita perlu tingkatkan high touch kita. Sebab apa yang cikgu cakap tadi, semua itu melibatkan high touch. Sebab kalau high tech saja tidak seiring dengan high touch, dia akan jauh ketinggalan nanti cikgu. Sebab kalau teknologi saja yang canggih, high touch tu dia sedikit ketinggalan, itu yang akan mensasarkan sedikit objektif kita menyediakan high technology itulah cikgu. Tapi itulah dia paling asasnya dia anak ni ikut contoh. Jadi mak ayah dia kena contoh yang baik. Macam kita pun tahulah kan, kadang-kadang banyak kajian-kajian dibuat. Di Amerika, kajian dibuat. Setiap lelaki di Amerika ada 2 handphone. Dan sampai kajian dibuat, dia sampai cukup takut handphone dekat tangan, sampai takut lambat jawab mesej, takut jambat jawab call, dia handphone dekat tangan saja kan. Ini di Mexico sebagainya. Jadi kesimpulan saya hari ni pada soalan tadi, saya yakin satu, ini adalah zaman anak digital. Mereka sebab gadget ni juga subjektif lah, sebab cikgu hantar soalan pun dengan gadget kan, dengan iPhone sebagainya. Gadget juga. Konteks mungkin difaham tadi, konteks bermain permainan macam Mobile Legends, COC, Dota tu kan. Dan permainan ni sebenarnya saya tanya anak saya sendirilah, kenapa suka main Mobile Legends ni? Sebab dia banyak benda tidak bagus di segi psikologi dia. Dia suka bergasak, membunuh. Dia suka dalam Mobile Legends tu sendiri, dan komunikasi dia dan kita pun semakin terbatas. Jadi pada pandangan saya, satu, limitkan penggunaan internet, dikawal, dan paling best kawan saya beritahu, pastikan anak bermain game, bermain gadget tempat kita nampak. Tempat yang kita nampak dia. Kalau tempat dalam bilik tak nampak, itu dah merewang macam-macam dah. Okey, jadi salah satu cara kita mengawal lah cikgu Okey, mengawal tempat kita nampak lah, insya-Allah. Okey, insya-Allah sebab kalau mengikut kajian cikgu, kalau kita dapat tengok bahagian-bahagian otak yang terjejas akibat orang kata apa, impact bila kita lama dengan gadget ni, saya rasa pasti orang tak jadi nak belilah kalau ada yang nak beli gadget baru dan sebagainya. Betul. Sebab dalam kajian otak memang sangat-sangat terkesan lah apabila kita banyak terdedah kepada orang kata apa, wave-wave daripada frekuensi-frekuensi gadget-gadget ni. Jadi memang kalau kita nak guna gadget sebagai satu jalan keluar menangani masalah anak-anak, gadget tu tak salah, tapi kita yang perlu lebih mahir bagaimana nak mengurus penggunaan gadget-gadget ni lah. Itu tips daripada panduan sikit lah daripada saya cikgu. Sebab kalau nak dengar, boleh, saya pernah bacakan satu e-book, audiobook berkaitan dengan panduan untuk komunikasi dengan anak-anak dan juga gadgets ni. InsyaAllah boleh dengar di telinga, ada audiobook cikgu, boleh dengarkan di situ. Ada berapa panduan yang disediakan dalam buku tu yang saya bacakan lah, insyaAllah. So itu antara kajian-kajian yang kalau kita tengok, memang kita takutlah tengok bahagian otak yang banyak terkesan kan. Lebih lama kita terdedah kepada frekuensi-frekuensi tinggi ini. Even handphone pun cikgu, kalau dah low battery, kita letak di telinga pun akan menjejaskan orang kata apa, minda dan otak kita kan. Ini kan pula kalau 24 jam Saya nak share satu benda, Hanya baca. Dia ada satu kajian, handphone kita letakkan dekat dengan lelaki lah, dekat ruang pusat ni, dia boleh mengurangkan kesuburan hormon. Sebab tu itu juga satu faktor. Dia bila kahwin tak dapat anak, dia faktor-faktor genetik, kesuburan sebagainya kan. Dia ada yang baik, ada tak baik. Yang penting kita kena kawal masa. Betul. Setuju?
Kawal kita. Okey Betul. Zainab, kita pun dah Okey. dah So kesimpulannya high tech dan high touch tu jangan lupa insya-Allah okey. Jadi parent dia kena 4T. Talk, time, Betul. touch and teachable. Apa dia? Talk, time, touch, teachable. Dia kena teachable sekarang ni. Kalau anak bosan, dia kena mengajar anak tentang self esteem, kesabaran sebagainya. Sebab semua ayah pun bosan juga kan. Ayah pun bosan tak kena tarik apa terjadi anak kan. InsyaAllah kita gunakan ruang terbaik ni. Jumpa lagi pada bila tu? InsyaAllah minggu hadapan. Sebelum tu, saya nak ucap ribuan terima kasih lah cikgu. Antara kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang ada bersama kita, kita ada Cikgu Zamilah. Ni pun cikgu juga, cikgu di preschool ataupun prasekolah. Kita ada Fendi Isa, Dr. Fendi, kita ada Muhammad Ridwanto, kita ada Rozalina. Ramailah di kalangan, kita ada Johan Irwan. Kalau nak tahu pasal otak, pasal colored brain, Cik Johan ada. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak atas sokongan sahabat-sahabat dan insyaAllah kalau ada komen ataupun soalan selanjutnya kita bawa ke minggu hadapan. Ada lagi satu ni pun kita tak sempat baca cikgu. Minggu depan kita akan raikan, kita akan kunjungi semula soalan-soalan anda. Untuk tinggalkan soalan silakan tinggal di komen, nak WhatsApp cikgu pun boleh, nak WhatsApp PM saya pun boleh, dipersilakan. So terima kasih untuk hari ni cikgu, Alhamdulillah. Singkat dan padat insyaAllah berkaitan masih lagi seputar lingkungan soalan-soalan seputar kehidupan norma baru lah cikgu kan. InsyaAllah. Betul. InsyaAllah kita jumpa lagi pada ruang-ruang minggu depan. Siapa yang soalan boleh kita Okey. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jom tanya cikgu madam insyaAllah minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam.